ada 3 benda yang ada dekat kita, kita tak boleh ubah, yang Allah SWT dah tentukan memang hang nanti satu hari kena sakit jantung. Apa dia? 1, lelaki. Jadi lelaki ni dapat satu markah, satu demerit point, depa tolak satu markah. Nombor 2, keturunan sakit jantung. Nombor 3, umur. Semakin banyak umur, semakin tinggi risiko nak kena sakit jantung. 3 ni tak boleh ubah. Lelaki kita tak boleh ubah, keturunan tak boleh ubah, umur tak boleh ubah. Hak boleh ubah, kencing manis bolehlah, boleh kontrol, bukan boleh ubah. Kencing manis, darah tinggi, kolesterol, rokok, kegemukan. Ini kalau kita tengok orang yang kena sakit jantung, selalunya mereka yang tiada yang ni. Mereka lelaki, tak lelaki, mereka dah keturunan, tak pun mereka dah berumur sikit. Lelaki 55 tahun ke atas risiko, perempuan 65 tahun ke atas. Sebab apa? Sebab orang perempuan, Allah SWT bagi kat mereka hormon mereka tu jaga salur darah mereka supaya jangan sempit. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada kaum Hawa. Tapi bila mereka putus haid, mereka jadi macam orang lelaki, risiko nak sempit mula tinggi. Jadi mereka lambat sikit lah. Sebab tu mereka tinggal bas selalu. Kita 55 kena serangan jantung, mereka 60 lebih baru mereka kena. Tapi untung mereka lah. Dan macam saya kata tadi, faktor-faktor tadi kita tengok, dia lelaki, dia isap rokok, dia ada keturunan sakit jantung. Yang selalu saya dah tengok orang lelaki kencing manis, darah tinggi, isap rokok. Yang hak nombor 5 ni apa? Semua kita ada kolesterol. Kita lah ni makan jenuh, kolesterol semua tinggi. Saya tak makan apa pun, saya macam Haji kata, saya ingat saya makan daun dengan rumput pun kolesterol tinggi. Sebab Allah dah bagi kat saya, kami keturunan kami kolesterol tinggi. Jadi kalau duk makan, bukan makan kambing, makan yang kambing makan tu pun kolesterol saya tinggi. Sebab daun-daun pun ada lemak. Lemak ni badan kita ambil, tukar jadi kolesterol. Okey, ni macam saya kata tadi, siapa yang berisiko, lelaki, berumur, keturunan. Yang boleh kita ubah, darah tinggi, kencing manis, rokok, kolesterol dan kegemukan. Apakah tanda-tanda bila kita ada sakit jantung? Selalu, yang ni saya nak spend time sikit nak abang. Selalu saya, macam tadi pun saya ada satu pesakit ni, saya abang Haji, saya minta maaf lah, saya lambat sikit. Ada satu hamba Allah tu main serangan jantung, umur 66. Dia main-main tu dah penat. Tengok ECG, Allahu Akbar, kena 2 kali dah. Dia kata, macam mana betul? Tak pernah kena lagi ni. Saya kata ni 2 kali dah kena ni. Kita tanya. Tak, dia kata tahun lepas kena lah sekali, tapi yang tu angin. Yang tu paling popular lah tu, Haji tau. Paling popular, angin doktor yang tu, stone. Macam mana? Ni, dia main kat sini ni, dia main, dia pedih, dia tangkap dada ni, tengah ni, berpeluh. Saya kata orang gastrik tak ada berpeluh lah. Tak ada orang sakit gastrik berpeluh. Berpeluh tu, biarlah. So, dia kena dah setahun lepas, ni main pula, kali kedua kena. Dia kata kali kedua, saya kata pasal kali kedua ni tak kata gastrik. Dia kata gastrik. Saya pergi cek, tengok-tengok, dia kata bukan gastrik. Rupanya 2 kali gastrik, 2 kali serangan jantung. Selalunya, ini yang saya takut, selalunya ramai kita duk kata sembuh. Pasal apa? Pasal dia tangkap tang bawah ni. Dia kat ulu hati. Sebab apa dia tangkap ulu hati? Sebab kalau kita balik pergi tengok gambar kita hak mula tadi, orat kanan tu, dia turun sebelah kanan, dia pergi dekat lantai jantung. Lantai jantung duduk tahu mana? Duduk tahu ulu hati ni lah. So kalau orat tu tersumbat, memang kita sakit di sini. Kita tak sakit di sini. Kita sakit di ulu hati. So ramai yang duk kata angin tu, bila dia duk kata angin, sebenarnya bukan angin. Sebenarnya sakit jantung. Macam mana nak tahu? Macam ni. Kalau dia angin, dia kena mengena dengan pemakanan. Kita makan banyak, dia kacau. Kita perut kosong, dia kacau. Kita makan benda masam, benda minyak, dia kacau. Tapi jantung, dia tak ada kena mengena makan. Dia tengok apa kita buat. Kalau kita kalang kabut, dia main. Kita kalang kabut, kalang kabut lah. Main duk kalang kabut, dia rasa ketat lah ni. Tapi daripada kata angin ni, tadi aku minum teh. Daripada sebut macam tu selalu. Jadi kalau kita buat sesuatu kerja, jantung kita kerja kuat, kita rasa tak selesa, itu jantung.
Kalau perut ni selalu kena mengena dengan makan, kita tersilap makan ke, kita makan lebih ke, kita makan kurang ke, dia kacau. Lebih kurang lah. Dan selalunya selalu orang kena tipu lagi satu, mereka kata, oh belahak lega. Yang ni saya tak boleh jawab. Tapi ramai yang pesakit jantung, memang sakit dia jantung, dia belahak, dia lega. Pasal apa? Wallahualam. Saya pun tak boleh jawab. Setengah orang sakit jantung, dia belahak, dia lega. Kalau ikut, tak logiknya. Belahak ni main pada perut, tapi mereka belahak, mereka rasa lega. Jadi bila mereka belahak, mereka kata lega, mereka kata tu angin. Tapi kadang-kadang jantung. Jadi bila rasa sakit dada, buat apa? Pi buat ECG. ECG sahaja yang boleh tahu. Dan saya nak cerita satu lagi, cerita yang selalu orang sakit dada rasa macam mana? Dia rasa di tengah-tengah ni. Dia rasa macam mana? Dia rasa ketat. Kalau main duk kata, doktor saya sakit dada tahun ni, betul-betul tahun ni. Saya tanya satu, boleh tunjuk dengan satu jari tak? Dia kata boleh. Dia tunjuk satu jari. Bukan dia. Sebab jantung dia bukan satu titik, dia penuh. Dia rasa dada tu penuh, ketat. Ada orang cerita ketat, ada orang kata macam dada depa tu kena kepit, ada dada tu kena perah. Jadi kalau kita kata sakit tang mana, dia kata sakit tang sini, dia tak boleh tunjuk. Itu jantung. Kalau dia kata oh sakit tang ni, betul-betul tang ni, itu bukan tu. Selalunya lah, selalunya. Nah, kalau dia boleh tunjuk dengan satu jari, biasanya tu ada otot, tulang ataupun benda lain. Jantung penuh. Kalau ulu hati ni pun dia rasa penuh tang ni. Tang mana? Alah bawah ni, ya bawah ni rasa tak selesa. Macam tu. Nah. Dan kadang-kadang saya ada satu hamba Allah, yang ni pun saya cerita mana semua saya pi. Saya kerja di Hospital Pulau Pinang, satu hamba Allah mai jumpa saya, gigi tak ada. Dia kata, doktor ni penghabis dah. Dia ada sakit dagu ni, dia pi, doktor cabut gigi bawah habis dah. Dia sakit dagu bawah, tapi dia duk pi cabut sampai dia kata, doktor cabut gigi atas. Habis dah cabut semua gigi, duk sakit lagi dagu. Ada last punya doktor kata kat dia, cuba hampir cek doktor jantung. Dia mai buat ujian senaman positif. Buat angiogram 3 blok. Lepas 3 blok kita buka orat dia, dia kata tak sakit dagu lah, tapi padahal gigi semua habis dah. Habis kena cabut. Pasal apa? Sakit dagu. Yang tu saya rasa satu lagi simptom yang ramai orang tak tahu. Bila kita kalang kabut kan, dia tangkap tang. Dagu ni rasa macam, mereka suka kata apa? Dagu rasa ketat. Rasa ketat lah dagu ni. Macam tu. Dan yang satu lagi juga simptom yang cukup tepat selalunya, mereka kalang kabut, mereka buat kerja, mereka naik tangga, mereka nak sembahyang subuh ke apa ke, mereka lambat sikit, dia ambil wuduk tu, masa-masa dia ambil wuduk, lepas wuduk, mereka rasa macam awak orang cekik ni. Mereka rasa macam tercekik. Itu pun dia. Makan tak, minum tak. Selalunya dia nanti kata, saya pergi lah ambil air, minum pun tak mau lega. Dia duk ada benda dalam tu. Tapi duk sengap, saat dia hilang. Saat ni saya kalang kabut balik, dia main cekik. Orang tak tahu jantung. Kalau orang tak tahu, mereka tak tahu. Mereka kata jantung sakit dada lah. Dan dia bercekik dalam ni buat apa. Tapi ini tanda dia. Tercekik, sakit dagu. Saya punya pensyarah seorang di USA, pensyarah daripada Burma, duk jalan, masa duk jalan, duk buat walk round tu, dia cerita kawan dia, pasal apa sakit tengkok ni tu. Sakit tengkok, dia jalan lagi sekali, dia tak ada. Kali dia tak ada, dia jatuh. Serangan jantung, sakit tengkok. Ini semua yang pelik-pelik lah. Tapi yang tercekik, sakit dagu, itu kerap berlaku. Yang paling kerap, sakit dada. Macam mana? Macam kena perah. Macam mana? Macam orang duduk atas dada saya. Macam mana? Macam ada batu dalam dada saya. Selalu macam tu mereka kata. Dan yang selalu saya tanya, ini bila mereka dah elok dah, mereka main balik kat klinik, selalu saya tanya, kalaulah saya suruh abang rasa perasaan tu macam mana? Kebanyakan nanti kata, doktor memang ingat nak mati. Mereka rasa tu, rasa macam nak mati. Macam mana tak tahulah kan, saya tak pernah kenal lagi lah serangan jantung. Tapi mereka duk abang lagu tu. Mereka kata, doktor tak ingat lain dah, memang ingat nak mati. Terlampau sakitnya tu, terlampau tak selesanya tu, dan terlampau gelisahnya sebab sakit dan tak boleh menyawa, dan berpeluh-peluh. Peluh ni boleh perah baju, memang peluh sungguh-sungguh. Macam kita pergi berkebun tu, peluh. Dia ketat, tak boleh menyawa, berpeluh, dan sampai satu peringkat dia akan muntah. Ini memang serangan jantung. Sebab kalau sakit gastrik, tak ada lah sampai berpeluh. Orang tak berpeluh pun berpeluh sikit-sikit kot dia. Ni dah, dia lencun baju, memang lencun.
dan selalunya bila ada sakit dada, nombor satu pergi klinik buat ECG dulu. Dari ECG itu kita boleh nampak lah lebih kurang. Dan daripada buat ECG, kalau betul serangan jantung, kena pergilah pergi hospital. Sebab hospital ada cara-cara nak buat rawatan untuk serangan jantung. Okey, rawatan serangan jantung biasanya ubat, tapi orang tak bagilah ubat biji ni. Mereka bagi ubat cucuk. Ubat nak bagi pecah darah beku yang kita kata tadi itu. Kadang-kadang pergi hospital yang tak ada pakar jantung, kalau kita kena serangan jantung, ingat yang saya kata tadi, salur darah tu penuh dengan darah beku. Macam mana nak bagi hilang darah beku? Tempat-tempat yang tak ada doktor jantung, saya sendiri sebelum saya jadi doktor jantung, kita bagi satu jenis ubat, kita panggil ubat nak pecahkan darah beku. Ubat ni cukup kuat. Kita cucuk, dia masuk dalam darah kita, apa-apa darah beku yang ada dalam badan, barulah darah beku lama dia tak boleh pecah. Darah beku yang baru tu relai. Tapi syarat, mesti dibagi dalam tempoh 1 jam atau 2 jam daripada masa kita kena. Lebih daripada 2 jam, dia dah tak boleh berfungsi. Selalunya kalau mai lambat, mai kena serangan jantung, saatlah tunggu anak balik kerja tu, lagi baru kita pergi hospital. Anak pun balik kerja sehingga beli kuih tiaw ke apa pula. Lagi sampai rumah dah 2-3 jam, nak pergi ke hospital, masuk 4 jam, bagi ubat tak jalan dah. Ubat cair darah ni berkesan kalau dalam tempoh 1 atau 2 jam daripada kita kena. Lebih daripada tu tak berapa berkesan. Dan bila dia tak berkesan, maknanya kita bagi ubat tak ada apa-apa. Cuma kadang-kadang yang tak bernasib baik, dia ni adalah buasir ataupun dia adalah ulcer atau kudir dalam perut. Bagi ubat tu, habislah. Darah dalam perut ni muntah darah. Saya pernah tengok orang mati bukan sebab serangan jantung dia, tapi sebab pendarahan disebabkan oleh ubat tu. Ubat tu bahaya, tapi nak bagi tu kena ada sebab lah. Kalau kena serangan jantung, bagi memang sebab dia lah dah. Jadi ubat tu nak kena bagi awal, kalau tidak kesan dia tak ada. Dan biasanya yang terbaik sekarang ni, datang ke hospital di mana kita boleh pergi tengok urat tu betul ke tak tersumbat. Kita pergi buka urat tu dengan menggunakan belon, dan urat tu kita nampak urat tu terbuka. Sebab darah beku tu kita pecahkan dengan belon. Contohnya, ada boleh pakai tak tu gambar ni. Contoh dia macam tu. Yang tu yang kata kolesterol tu kita masukkan ada satu wayar halui, lepas tu kita longsok belon tu ke wayar, ke atas belon tu ada spring. Yang ni yang kita panggil spring ataupun stand. Kita buka stand tu, dia tolaklah segala-gala apa yang tersumbat dekat situ. Tu yang kita buka balik jalan dia tu. So kalau ada darah beku pun, dia tolak habis darah beku tu ke dinding. Dan rawatan kadang-kadang yang kita buat adalah pembedahan jantung.